Nah, maknanya mat itu adalah panjang. Di mana ada bacaan panjang, di situlah ada hukum mat. Cuma puan-puan kena ingat, mat dalam Quran satu jenis ke? Tidaklah Ustaz. Ustaz kabur minggu sudah ada 14 jenis. Ada berapa jenis? Ada 14 nama hukum mat. Banyak ke sikit? Maka kita kena sabarlah belajar tuan-tuan. Tidaklah sekejap ni, masa ni juga kita habis 14 hukum mat. Sudah tentu habis masa itu sebab dalam semesta ni paling kurang 8 ke 9 bulan puan-puan akan fokuskan lebih kepada hukum mat selain pada hukum-hukum yang lain. Tapi hari ni kita fokuskan dulu dalam bulan pertama, bulan kedua dan ketiga ni kepada hukum mat. Jadi puan-puan kena faham apa makna mat tadi, iaitu bacaan panjang. Di mana ada bacaan panjang, di situ ada mat. Andai katalah puan-puan tak tahu mat apa, ataupun puan-puan tak belajar lagi nama-nama bagi hukum mat, kalau Ustaz bacakan ayat ni, puan-puan boleh cam tak? Ada berapa tempat yang Ustaz baca panjang? Dengar betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada berapa tempat saya baca panjang? Ada 3 pula, 4 pula. Mana satu yang betul? 3 ke 4? Sekali lagi saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada berapa tempat Ustaz baca panjang? Jawabnya 4 ke 3 pula. A'udzu 1, betul? Billahi 2, betul? Minasyaitani 3, rajim berapa? Muktamad. Jangan sekejap 3, kejap 4, perempuan kena muktamadkan 4 tempat. Ini bermakna ada berapa mat yang Ustaz baca tadi? 4. Cuma perempuan tak boleh khabar Ustaz, oleh kerana saya hanya belajar mat asli, maka semua 4 mat tadi semua mat asli. Tak boleh gitu perempuan. Sebab apa? Sekali lagi saya ulang, mat dalam Quran ada berapa jenis? 14 jenis. Banyak ke sikit? Banyak. Jadi tuan-tuan kena bersiap sedialah belajar sedikit demi sedikit hukum mat tersebut. Maka perempuan, untuk memudahkan pemahaman hukum mat, saya buat buku saya ni, saya aturkan hukum mat itu daripada yang senang kepada yang sedikit mencabar. Jadi last kali nanti kita akan belajar hukum mat lazim. Itu last kali mat yang ke-14. Tapi awal-awal ni saya nak tunjukkan hukum mat asli dahulu ya. Jadi sebelum kita pergi kepada maksud ulang siaran pada minggu sudah, puan-puan teruskan kepada perbincangan mukadimah hukum mat tadi. Jadi mat ni maknanya bacaan panjang. Panjang itu merujuk kepada apa? Harakat. Ada tak Ustaz tulis minggu sudah kan? Jadi Ustaz tak payah tulis lagi lah, benda yang sama. Sekali lagi saya ulang, mat itu adalah panjang. Panjang itu merujuk kepada harakat. Dan harakat itu apa? Kiraan. Nak kira dengan apa? Jari. Berapa kiraan yang dibenarkan? 2, 4, 5 atau 6 harakat, bergantung kepada hukum matnya. Bermakna puan-puan jangan salah faham Ustaz. Adakah 14 hukum mat ni semua kena baca 2, 4, 5, 6? Tidak. Nanti ada mat yang kena baca 2 harakat je, tak boleh baca 4, 5 je. Dan ada pula mat nanti boleh baca 4, 5 harakat saja, tak boleh baca 2 ataupun tak boleh baca 6 harakat. Begitulah sebaliknya. Jadi tuan-tuan, nak tahu mat mana baca 2 harakat, nak tahu mana mat yang dibaca 4, 5 atau 6 harakat, puan-puan kena belajar semua hukum mat. Tak ada pilihan Ustaz, saya rasa mood saya nak pilih mat asli je Ustaz. Tak boleh. Puan-puan kena belajar semua hukum mat. Nak tak nak, suka tak suka, kena belajar semua hukum mat. Okey tuan-tuan, setakat mukadimah apa makna mat tadi faham ke tidak? Ni kali ketiga Ustaz ulang tau. Lepas ni Ustaz tak ulang lagi dah. Lepas ni akan teruskan kepada mat-mat yang berikutnya pula. Okey. Tuan-tuan, kemudian Ustaz, macam mana kita nak tahu satu huruf Quran tu dibaca dengan mat? Puan-puan kata ulama, pastikan kamu huruf itu digabungkan dengan huruf mat. Pastikan dia bergabung dengan huruf mat. Jadi huruf mat ada berapa je? 3. Tak banyak pun. Daripada kecil kita belajar Quran sampai hari ni kita hidup tuan-tuan, ada 3 lah huruf mat. Apa dia? Alif, waw, ya, pandai puan-puan. Tapi adakah semudah itu kita kenal huruf mat? Ustaz tulis dekat whiteboard hari itu huruf mat ni dia ada ciri-ciri kan? Antaranya Ustaz kata apa? Huruf mat mesti bertanda mati. Ada tak tulis dekat whiteboard hari itu? Okey, sekali lagi diulang. Kalau ada, puan-puan sambung ayat Ustaz. Huruf mat mesti bertanda mati. Tetapi matinya tidak nampak pada tulisan. Jadi nanti puan-puan jangan duk cari Ustaz mana tanda mati pada huruf mat ni, memang tak ditunjukkan. Dan satu lagi Ustaz nak ingatkan, andai katalah huruf alif waw ya ini berbaris,
adakah layak jadi huruf mat? Di berbaris, baris satu. Contohnya alif di atas a, waw di atas a, waw di atas wa, ya di atas ya. Adakah itu huruf mat? Tidak, sebab huruf mat mesti bertanda mati. Cuma matinya tak ditunjukkan pada tulisan. Setakat ni faham ke tidak yang tu? Biarlah ustaz ulang 2-3 kali tak apa. Jadi puan-puan faham. Kadang-kadang yang muka nimah ni pun kita tak nampak apa cerita ustaz sebenarnya. Sebenarnya inilah dia namanya huruf-huruf mat. Yang mana huruf mat mesti bertanda mati, tetapi matinya tidak nampak pada tulisan. Satu. Yang kedua, huruf mat ada berapa saiz? Ada 2 saiz je. Ingat tak ustaz tulis minggu sudah? Dia ada saiz besar dengan saiz kecil. Yang besar tu tak ada masalah, mata saya nampak ustaz. Yang kecil tu kadang-kadang tak nampak. Jadi puan-puan kena faham. Kalau saiz besar bentuknya macam mana? Macam yang puan-puan nampak biasa itulah alif, waw, ya. Tapi kalau kecil, kalau besar yang macam ni kan? Alif, waw, ya. Ni besar. Tapi kalau kecil, ni dikecilkan, waw dikecilkan, ya pula diambil kepala saja. Jadi kesemua ini tak kisahlah atas ke bawah disebut sebagai huruf mat. Dan huruf mat mesti bertanda mati, tapi matinya tak nampak pada tulisan. Maknanya kalau puan-puan nampak huruf-huruf ni berbaris, contohnya berbaris, layak tak jadi huruf mat? Tak layak. Dia mesti bertanda mati. Dan matinya biasanya tak nampak, kosong macam ni. Biasanya nanti dalam Quran huruf mat kosong macam ni. Kosong bukan bermakna dia tak ada tanda apa-apa, sebenarnya dia bertanda mati. Cuma matinya tak ditunjukkan pada huruf mat. Sebab apa? Dia nak membezakan huruf mat dengan huruf yang bukan mat. Ya, jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, setakat ni faham tak yang tu? Kemudian pada minggu sudah juga ustaz sebut hukum mat. Setelah kita memahami konsep awal hukum mat ini, kata ulama hukum mat terbagi kepada 2. Yang pertama, sebelah kiri tengok buku tajuk ustaz. Sebelah kiri kita sebut mat asli atau tabi'i. Sebut mat asli atau tabi'i. Yang sebelah kanan pula mat far'i. Mat far'i. Ustaz rasa tak payah ustaz tulis kat whiteboard sebab minggu sudah ustaz dah tulis dah pun 2 kali ustaz tulis ya. Jadi tuan-tuan perempuan, mat asli atau tabi'i apa maknanya? Mat tu panjang, asli, asal, tabi'i semula jadi. Betul itu serupa macam dalam buku ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bagaimana pula mat far'i? Cabangan. Far'i itu cabangan. Dan puan-puan, mat asli ke, mat far'i ke, ada tak ustaz bagi tahu minggu sudah ciri-cirinya? Ada? Ada. Okey. Jadi hari ini cuba kita tumpukan kepada mat asli. Kita ulang secara apa yang ustaz ajar pada minggu sudah ya. Di mana mat asli ini dia ada ciri-ciri. Dan antara ciri-ciri mat asli kata ulama dia adalah ketua segala hukum mat. Dan antaranya yang lain dia adalah hukum mat yang paling banyak dalam Quran. Dan kebanyakan hukum mat lain mengambil mat ini sebagai kaedahnya. Dan tuan-tuan satu lagi jangan lupa, mat asli ada 2 jenis tau. Satu dinamakan mat asli mutlak, sebut Mat asli mutlak. satu lagi mat asli harfi. Mat asli harfi. Habis tu ustaz yang ustaz ajar kami minggu sudah tu mat asli apa? Yang minggu sudah kita ajar sampai dah bila-bila ni, kebanyakannya ustaz-ustaz akan mengajar mat asli mutlak. Mat asli apa puan? Mat asli mutlak. Jadi ustaz kami nak sebut ke dalam jawapan kami nanti mat asli mutlak. Jawapannya tak sebut, tak payah sebut mutlak pun tak apa. Puan-puan sebut mat asli saja pun dah okey dah. Halal. No problem puan-puan ya. Cuma ustaz nak khabar ni, nanti kalau ada kat TV, kat radio ada ustaz mengajar mat asli mutlak, rupa-rupanya mat asli yang kita jumpa dalam bentuk perkataan, kalimah. Contoh yang saya ajar lah minggu sudah. Asal lagi saya tunjuk balik contoh tu ya. Jadi kalau puan-puan tengok dalam bentuk perkataan, itu namanya mat asli mutlak. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak nak sebut mutlak, sebut mat asli saja pun dah okey dah. No problem. Satu lagi mat asli harfi, yang ni kita tak belajar lagi. Yang ni puan-puan akan belajar hujung nanti. Last kali hukum mat di bawah tajuk mat lazim, nanti saya akan tunjukkan ada satu namanya sebagai mat asli harfi, iaitu mat asli yang berlaku pada huruf rahsia di awal surah. Contohnya malam Jumaat. Malam ni malam Jumaat. Biasanya kita baca surah apa? Cuba baca Yasin. Ada ke Tok Imam baca Yasin? Yasin. Dia cakap macam tu. Ada ke? Tak ada. Kalau ada, tanya Tok Imam. Tok Imam belajar kat mana? Tanya Tok Imam tu. Sebenarnya tak ada tuan-tuan. Tak ada mana-mana Tok Imam. Dia baca sebutan Yasin, dia baca Yasin. Tidak. Dia akan baca Ya 2 harakat. Yasin. Sebut Yasin.
Perasan tak yang mana 2 harakat? Ya. Yang mana 6? Puan-puan tahu tak ya 2 harakat tu namanya mad asli harfi. Ataupun kalau ustaz contoh lain tak ada, ustaz Yasin aja. Contoh lain banyak. Tuan-tuan suka tak baca surah Taha? Cuba sebut Taha. Sebut Taha. Jangan terlajar. Puan-puan hanya dibenarkan 2 harakat saja. Taha. Sebut Taha. Itu juga namanya mad asli harfi. Untuk maklumat lanjut mad asli harfi nanti kita belajar dalam di bawah tajuk mad lazim. Dalam mad lazim nanti ada jumpa mad asli harfi ya. Jadi sekarang ni kita fokuskan kepada mad asli mutlak ataupun puan-puan sebut mad asli saja pun tak apa. Kadang-kadang nama-nama banyak-banyak ni pening juga kita nak ingat ya. Jadi puan-puan sebut mad asli saja pun tak apa. Ataupun nama lain mad tabi'i. Okey, tuan-tuan puan-puan, setiap hukum mad mesti ada huruf mad yang tersendiri. Dan setiap huruf hukum mad juga mesti ada harakat yang tersendiri. Betul? Yeah. Baik, kita ulang sekarang untuk mad asli pada minggu sudah. Ustaz kata apa? Mula-mula kalau puan-puan tengok buku tadi ustaz, kita ada nombor 1 lah. Nama bagi mad ini namanya mad asli. Kemudian ustaz bagi makna. Apa makna mad asli? Panjang asal. Kenapa ustaz khabar begini? Sebab saya nak puan-puan kenal betul-betul apa makna. Kadang-kadang kita duk sebut-sebut asli ni tak tahu apa makna asli, apa makna mad. Jadi puan-puan kena faham, mad tu panjang, asli tu asal. Kemudian dalam buku tadi ustaz boleh apa lagi tu? Dia punya huruf madnya ada berapa? Tu yang sebelah kanan tu dalam petak tu, ada berapa? Ada 3. Maknanya dia akan ambil semua huruf sebagai huruf mad. Semua huruf mad alif waw ya itu sebagai hurufnya. Jadi puan-puan, hurufnya 3 alif waw ya. Ya, alif waw ya. Tapi jangan lupa tahu, huruf mad nanti ada 2 saiz, satu besar, satu kecil. Okey, seterusnya, puan-puan apa ustaz tulis dekat buku ustaz tu iaitu cara nak kenal. Bagaimana kaedah nak kenal mad asli? Cara mengenali. Okey tuan, ada berapa formula yang ustaz bagi minggu sudah? Sampai bila-bila 3. Tak ada tiba-tiba minggu ni 4 ke 5, tak ada tuan-tuan. Kalau minggu sudah ustaz ajar 3, maka sampai bila-bila 3 dah. Ada 3 kaedah formula bagaimana nak kenal mad asli. Apakah formulanya? Yang pertama, alif mati. ya. Macam tak semua ni jawab soalan ustaz tu. Ustaz tengok macam tak semua ni jawab soalan ustaz. Cuba jawab yang ramai-ramai. Alif mati sebelumnya, sebut. Alif mati sebelumnya. Berbaris satu di atas. Berbaris satu di atas. Setakat ni faham tu tak yang tu? Alif mati sebelumnya baris satu di atas. Jadi ini huruf mad alif. Alif ni apa? Matilah perempuan, mati. Tapi matinya tak nampak pada tulisan. Sebelumnya ada huruf berbaris di mana? Baris satu di atas. Ini adalah step ataupun kaedah yang pertama. Tapi puan-puan kena tambah sikit. Minggu sudah ada ustaz tunjukkan. Huruf alif ada 2 saiz. Satu besar, satu kecil. Jadi yang kecil pun alif mati, yang besar pun alif sama je. Dan puan-puan tak payahlah sebut ustaz. Kalau alif kecil tu saya nak sebut formulanya. Alif kecil mati, tak payah sebut kecil. Tadi puan-puan tak sebut besar pun. Jadi puan-puan sebut alif mati sebelumnya berbaris satu di atas. Okey, lulus kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua. Sebut. Waw mati sebelumnya Baris satu di depan. baris satu di depan. Tak boleh baris 2 tau. Dan tak boleh baris satu di atas, tak boleh baris satu di bawah. Kalau jumpa baris satu di atas, maka secara automatik tak cukup syarat. Dia mesti baris satu di depan. Okey? Dan tuan-tuan macam huruf alif juga, huruf waw pun ada 2 saiz, satu besar, satu lagi kecil. Okey, dulu sekali lagi diulang. Formula yang kedua, waw mati sebelumnya Waw mati sebelumnya. berbaris satu di depan. depan. Alhamdulillah. Contoh nanti dulu sabar ya. Kita tunjuk formula dulu. Yang ketiga, apa dia? Ya mati sebelumnya baris satu di bawah. Dan huruf ya juga ada 2 saiz, satu besar, satu yang kecil. Kalau yang kecil biasanya dia ambil kepala saja. Ekor badan dibuang, kita ambil. Tapi tetap dikenali sebagai huruf Ya. huruf mad. Huruf ialah huruf mad. Tuan-tuan inilah dia. 3 formula bagaimana nak mengecam
hukum mat asli dalam Quran. Dan ini siapa-siapa yang tak faham formula ni cukup rugi. Pasal apa? Formula begini banyak digunakan dalam pembacaan Quran kita. Dan puan-puan kena cam sungguh-sungguh. Itu sebab siapa tak datang kuliah ustaz yang awal-awal ni rugi. Pasal apa? Ini punca kepada pemahaman kita. Kalau puan-puan kat sini tak faham, bermakna hukum-hukum mat lain itu susah nak faham. Jadi puan-puan kena ambil pemahaman yang awal ni dulu. Jadi tuan-tuan, bagaimana contohnya dalam Quran? Banyak tak contoh macam ni dalam Quran? Banyak. Okey, kita ambil contoh. Mula-mula sekali kita ambil contoh huruf alif yang besar. Tapi sebelum tu puan-puan jangan lupa ya, peringatan ya. Dia mat ini, mat asli, boleh berlaku. Ustaz kata apa? Boleh berlaku ketika wasal ataupun wakaf. Maknanya kalau puan-puan nak wasal bacaan pun boleh, nak wakaf pun boleh. Maka cukup syarat dia akan jadi mat asli. Dan untuk contoh, minggu sudah Ustaz bagikan kepada berapa? Pada dua jenis, dua bentuk contoh. Betul? Bentuk yang pertama di sini. Ni bentuk satu. Bentuk satu. Yang sini nanti bentuk dua. Okey, tuan. Bagaimanakah contoh bentuk satu? Ustaz kata minggu sudah. Contoh bentuk satu saya akan bahagikan kepada dua. Iaitu, dekat sini saya nak tunjukkan alif waw ya besar. Kat sini alif waw ya kecil. Betul kan macam ni? Kalau salah, puan-puan tegur lah. Kadang-kadang saya lupa juga. Tuan-tuan, kalau alif waw yang besar bagaimana contohnya? Kita gunakan alif. Contoh yang Ustaz bagi minggu sudah apa? Dah agak dah sama ni contohnya ya. Okey, tak apalah. Ustaz lah itu yang kami faham Ustaz. Maka kami pun sebut contoh qala. Sebut qala. Di manakah sebutan mat asli kita? Pada qa. Mana puan tahu? Alif mati sebelumnya. Pandai. Kalau ditanya mana kita tahu qa tu mat asli, tuan-tuan ingat balik formula tu. Ingat balik formula kaedah yang Ustaz ajar di awal tadi, iaitu ada alif mati sebelumnya. Nampak ni? Alif mati sebelumnya berbaris satu di atas. Maka di sini namanya mat asli. Kenapa la bukan mat asli? Kenapa la bukan mat asli? Jawab je lah, tak ada huruf mat lah Ustaz. Betul? Ataupun jawapan yang paling pendek, tak cukup syarat. Habis cerita tuan-tuan. Jadi inilah kaedahnya. Qa itu sahaja disebut sebagai mat asli sebab dia cukup syarat. Alif mati sebelumnya berbaris satu di atas. Maka harakat yang kita kena buat berapa harakat? Dua. Macam mana dua harakat? Qala. Sebut? Qala. Pandai alhamdulillah. Nanti balik rumah nak ajar anak cucu tunjuk macam tu. Tunjuk jari dia macam ni. Qala. Ataupun nak buka pun boleh. Qala. Buka pun boleh, tutup pun boleh. Tak ada masalah. Jadi dua kiraan ataupun dua sekon. Tuan-tuan, setakat contoh yang pertama ni okey tak? Okey, contoh yang kedua. Ini huruf matnya alif tau. Kali ni saya nak tunjuk waw besar pula. Macam mana contohnya? Minggu sudah. Yaqulu. Sebut? Yaqulu. Manakah sebutan mat asli kita? Ku. Mana puan tahu? Waw mati sebelumnya baris satu di depan. Maka itulah menyebabkan ku itu dibaca dua harakat. Dan nama hukum matnya adalah mat asli. Maka digariskanlah pada ku. Dan kalau anak cucu tanya, mak, abang, kenapa ya dengan lu ni bukan mat asli? Jawab. Sebab tak cukup syarat ataupun tak ada huruf mat pada dia. Ya? Kadang-kadang mak ayah pun sejak betul. Tak tahu lah saya jawapan apa. Kamu tanyalah ustaz kamu di sekolah. Betul semua tanya kat ustaz dengan ustazah. Sedangkan soalan ni kita boleh jawab sebenarnya. Kalau anak cucu tanya kenapa ya dengan lu bukan mat asli? Sebab tak ada huruf mat padanya. Kalau dia tanya, bukankah ya kat sini huruf mat? Bukan. Huruf mat dia tak boleh berbaris. Dia kena bertanda mati. Betul? Jadi ya ni tak layak jadi huruf mat. Lam apatah lagi dia bukan huruf mat. Sampai bila-bila. Setakat ni faham tak contoh yang kedua tu? Baca sekali lagi. Mana mat asli? Apa sebabnya? Huruf pandai. Huruf matnya apa? Waw besar kecil? Okey tu alhamdulillah. Layak boleh ngajar. Setakat ni dah boleh ngajar. Okey tuan-tuan. Contoh yang ketiga pula saya nak tunjukkan dia besar ni sebagai huruf matnya. Bagaimana? Dah sama je contoh macam minggu sudah. Tak apa, kita ulang-ulang supaya puan-puan betul-betul faham apa yang diajar. Cuba ikut ustaz.
Qila. Sebut. Mana mak asli? Qil. Apa sebabnya? Ya mati sebelumnya baris satu di bawah. Maka disebutlah sebagai bacaan mak asli dua harakat. Maka tuan-tuan, setakat 3 contoh yang basic ni faham ke tidak? Ustaz tak tukar contoh lain, sebenarnya contoh banyak dalam Quran tu. Tapi sengaja Ustaz ulang-ulang contoh yang sama supaya puan-puan betul-betul faham apa yang saya ajar. Dan akhirnya nanti tuan-tuan boleh ajarlah nak cucu di rumah, insya-Allah. Ya? Okey tuan-tuan, perasan tak? 3 contoh yang Ustaz bagi ni, huruf matnya semuanya alif besar, waw besar, ya besar. Betul? Ya. Kali ini sebelah kiri saya nak tunjukkan alif kecil, waw kecil, ya kecil. Bagaimana contohnya untuk alif kecil? Pandai je, bagus. Maliki, sebut. Maliki. Ni dalam surah mana ni? Surah Fatihah lah. Surah Fatihah kita, tiap hari kita baca Maliki yaumid. Maliki tu mat asli. Cuba sebut Maliki. Maliki. Manakah mat asli kita? Apa buktinya? Alif mati. Alif mati sebelumnya baris satu di atas. Puan-puan tak payah sebut alif kecil. Tadi tak sebut pula besar. Dia ni sebut je lah alif mati sebelumnya baris satu di atas. Sama je macam tadi. Allahu Akbar. Puan, seterusnya waw kecil macam mana contohnya minggu sudah? Yalmuna. Boleh, tak ada masalah Ustaz. Contoh itu je saya faham Ustaz. Maka perempuan tulis balik ataupun kita baca balik contoh minggu sudah. Tengok saya baca. Yalmuna. Sebut. Yalmuna. Sebut wu ya, wow. Sebut wow kat situ. Yalmuna. Sebut. Yalmuna. Nampak tak dekat wu ni? Ini adalah mat asli. Pasal apa? Waw mati sebelumnya baris satu di depan. Dan kebetulan huruf yang baris di depan ni huruf waw. Kebetulan. Sebenarnya kalau huruf lain tu boleh, tak ada masalah. Tapi kebetulan ada huruf waw, maka kita baca macam mana? Yalmuna. Sebut. Yalmuna. Betul. Okey, last sekali huruf yang kecil. Contoh. Yuhyi. Sebut. Yuhyi. Bagus. Tuan-tuan, di sini juga menunjukkan mat asli yang mana di ujung sebutan kita yi itu ada ya mati sebelumnya baris satu di bawah. Apa beza yang kanan, 3 contoh yang kanan dengan 3 contoh yang kiri? Apa perbezaannya? Iya, saiz huruf matnya Ustaz. Yang kanan tu saiznya besar, yang kiri tu saiznya kecil. Dan apa persamaan mereka? Apa persamaan dua-dua ni? Lah, semuanya mat asli lah perbuatan. Semuanya namanya mat. Lagi satu persamaannya, semuanya dibaca 2 harakat. Puan-puan jangan pula pandai-pandai Ustaz, yang ni 2 harakat, yang ni lagi saya nak baca 3 harakat. Tak boleh. Siapa baca 3 harakat, 4 harakat, hukumnya makruh je. Ustaz kalau belajar harakat makruh, kalau terkurang harakat, hukumnya haram dan berdosa. Sebab kalau kurang harakat, bermakna tuan-tuan sudah buang huruf mat dekat sini. Contohnya lah perkataan qala. Tuan-tuan baca qala. Contoh ya, qala. Maka tuan-tuan dah buang huruf alif. Membuang satu huruf dalam Quran hukumnya berdosa dan haram kerana dia mengubah makna ayat. Jadi tuan-tuan kita ni dah tak tahu bahasa Arab. Jadi tuan-tuan janganlah ubah, jangan tinggal, jangan cicikkan huruf dalam bacaan Quran kita, ya. Jadi tuan-tuan, mata baca Quran kita tu kena cerah betul-betul. Tengok kalau ada alif macam ni, maka kena baca dengan mat asli ataupun waw dengan ya, seperti contoh yang Ustaz bagi. Setakat contoh yang ni okey ke? Minggu depan Ustaz tak cerita lagi mat asli tau. Minggu depan saya bercadang nak cerita mat lin pula, mat yang baru. Takkanlah kita sampai 4-5 minggu kita cerita mat yang sama. Cukup 3 minggu ni saya cerita mat asli saja. Minggu depan cerita mat lain pula. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya nak pergi bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua apa ceritanya minggu sudah? Wasal. Oh, dia ada wasal, dia ada wakaf, betul? Seperti mana dalam buku tajuk Ustaz, mat asli nanti kamu akan jumpa dalam 2 bentuk, iaitu wasal dengan wakaf juga. Jadi kat sini kita tulis, mungkin tuan-tuan nak tulis sini wasal dulu pun boleh, tak kisahlah mana-mana satu pun. Yang ni wakaf pun boleh juga, ataupun nak terbalikkan pun boleh, tak ada masalah. Dan apa tahu tak, kebanyakan mat asli dalam Quran berlaku ketika wasal, terutamanya apabila kita baca Fatihah. Dalam Fatihah ada berapa mat asli dia? 12. Sampai bila-bila 12. Jangan pula minggu sudah 12, minggu ni 13. Contoh ni, apa-apa jangan berubah-ubah. Semua 12 mat asli dalam Fatihah berlaku dalam keadaan wasal. Okey, contohnya macam mana? Ni mat asli yang berlaku ketika wasal. Minggu sudah
Tak silap Ustaz ambil dalam buku tajwid saya, betul? Ya. Iaitu pada muka surat yang ke 43. Okey. Saya ambil yang sebelah kiri tu. Perkataan kitabi, sebut. Kitabi. Boleh disalin semula, tak ada masalah. Kitabi. Okey, sekali lagi ulang. Kitabi. Kitabi. Mana mad asli? Ta. Berlaku ketika bila? Apa makna wasal? Sambung. Apa makna sambung? Dah sudah. Sambung maknanya berhenti. Tidak berhenti ataupun tidak memutuskan nafas. Sambung tu maknanya teruslah, baca terus, tak berhenti. Bila tak berhenti maknanya tak putus nafas je. Jangan pula kita putus nafas pula ke situ. Apa-apa jangan putus nafas. Kitabi. Bi baru kita putus nafas. Kitabi. Sebut. Kitabi. Jadi ta tadi adalah mad asli yang berlaku ketika wasal. Apa makna wasal? Sambung ataupun terus. Okey. Contoh yang kedua. Yaquluna. Sebut. Yaquluna. Tak apalah. Kita copy daripada buku tajwid Ustaz. Tak ada masalah. Asalkan puan-puan faham apa yang diajar sudah memadai. Alhamdulillah. Jadi puan-puan perhatikan di sini. Ada dua mad asli. Iaitu pada sebutan ku dan juga sebutan lu. Betul? Dan semasa sebut ku dengan lu, puan-puan berhenti ke sambung bacaan? Sambung. Bermakna ini mad asli yang berlaku ketika wasal. Cuba ulang suara. Yaquluna. Sebut. Yaquluna. Nampak dua kali saya kira. Dua kali. Dua tempat ada mad asli kat situ. Dan huruf madnya apa? Waw besar. Ya. Okey, baik. Contoh yang ketiga. Untuk ya, apa dia? Fihi. Sebut. Fihi. Ada dalam buku tajwid Ustaz ya? Puan-puan nak salin, tak nak salin pun tak apa. Ada dalam buku. Fihi. Sebut. Fihi. Puan-puan, fi tadi kita berhenti ke kita wasal? Kita wasal. Maka ini layak menjadi mad asli pasal cukup syarat. Ya mati sebelumnya baris satu di bawah dan kita baca wasal pada dia. Puan-puan, yakinlah. Saat lagi baca Quran, hari ini kita nak baca surah Lazim tahu? Surah Ad-Duha hari ini kita dah baca. Yakinlah perempuan, kebanyakan mad asli yang kita jumpa dalam bacaan kita adalah mad asli yang berlaku ketika wasal. Namun begitu, ada juga mad asli yang berlaku ketika wakaf. Apa makna wakaf? Berhenti. Apa makna berhenti? Putus nafas. Putus nafas. Alhamdulillah. Puan-puan, siapa depan ustaz ni yang baca Quran tak berhenti-henti? Siapa? Semua berhenti, mesti ada berhenti. Kalau tak berhenti maknanya puan-puan luar biasa ataupun puan-puan kita bukan manusia ya tuan. Nabi SAW pun baca Quran berhenti bacaan baginda. Apatah lagi kita tuan-tuan puan-puan ya. Jadi kalau baginda Nabi SAW berhenti baca Quran atas sebab tak cukup nafas ataupun mungkin terputus nafas dan sebagainya, dan tuan-tuan puan-puan dalam hal ini ulama kata harus kamu menghentikan bacaan. Jadi untuk contoh wakaf ini, contoh yang pertama, tengok dalam buku tajwid Ustaz. Pada kalimah wadduha. Sebut. Wadduha. Dia, puan-puan ni surah apa ni? Wadduha. Surah wadduha. Surah Ad-Duha yang saat lagi kita nak baca ni. Puan-puan, pada ayat pertama surah Ad-Duha bacaannya wadduha. Sebut. Wadduha. Maka ha itu adalah mad asli yang berlaku ketika wakaf. Wasal dah habis, jangan sebut lagi wasal dah habis cerita dah. Sekarang ni wakaf. Puan-puan perasan tak? Bila kita baca wadduha kita putus nafas kan? Itu namanya wakaf. Okey. Tuan-tuan kalau ditanya, apa sebab ha ni mad asli? Alif apa? Jangan sebut kecil. Alif mati sebelumnya berbaris satu di atas. Ustaz minta maaf lah, kami yang sastra dia sebut kecil dengan besar kat situ. Puan-puan tak payah sebut kecil dengan besar. Sebut je lah alif mati sebelumnya berbaris satu di atas. Tuan-tuan, setakat ni contoh yang pertama faham ke tidak tu? Alhamdulillah. Contoh yang kedua, kalimah dalam buku tajwid Ustaz tu. Ta'tadu. Sebut. Ta'tadu. Tak apalah, Ustaz tulis balik. Ta'tadu ya, ta'tadu. Okey, untuk ta'tadu puan-puan nampak apa ya? Selepas kalimah du tu, puan-puan nampak tak ada wakaf, ada tanda wakaf. Ya, ada mim. Ada mim kecil berbaring. Ni, kat ujung ni ada mim kecil berbaring. Puan-puan jangan buat tak nampak. Mim kecil berbaring ni, puan-puan ini bukan berudu.
Ada dulu pelajar kata Ustaz macam berudu. Bukan berudu. Ini namanya wakaf. Yang ulama sebut sebagai wakaf tam atau lazim. Sebut Ustaz, kalau kami jumpa tadi ni nak buat apa? Kata ulama, amat digalakkan berhenti. Jadi perempuan dalam surah Yasin ada satu tahu. Ayat 76. Fala yahzuka qawluhum. Ada mim kecil berbalik. Perempuan berhentilah malam ni baca Quran pada ayat 76 surah Yasin malam ini. Jadi ini bukan dalam surah Yasin, ini surah lain ya. Jadi perempuan saya nak tunjukkan di sini dekat du ni adalah mat asli yang berlaku ketika wakaf. Pasal apa wakaf? Ada mim. Pasal ada wakaf tam atau lazim tadi yang mana amat digalakkan berhenti padanya. Jadi perempuan baca sekali lagi. Ta'tadu, sebut. Ta'tadu. Betul. Okey, last sekali contoh yang ketiga. An amri, sebut. An amri. Ini juga mat asli yang berlaku ketika wakaf. An amri. An amri. An amri. Maaf. An amri. Dua harakat. Dan kenapa kita berhenti? Sebab selepas amri kita nampak jim, betul? Perempuan, jim ni, perempuan jangan tak nampak ya. Jim ni adalah salah satu simbol wakaf yang merujuk kepada wakaf jaiz. Sebut Ustaz, kami tak belajar lagi bab wakaf. Sabarlah, nanti semester 3, tahap 3 tahun depan perempuan belajarlah dengan Ustaz. Wakaf jaiz ni maknanya apa tahu? Wakaf yang diharuskan, yang digalakkan berhenti. Jadi kalau perempuan, biasa kalau perempuan baca Quran nampak jim ni, perempuan berhenti ke langgar? Baguslah perempuan, alhamdulillah. Tapi Ustaz, kadang-kadang saya lagut juga Ustaz, saya tak nampak ada jin kat situ. Itu sebab perempuan, mata kita bila baca Quran, pastikan Quran itu Quran yang selesa untuk kita membacanya. Janganlah baca Quran besar tapak tangan. Dah tahu kita rabun jauh, rabun dekat, semua rabun ada pada kita tuan-tuan. Maka tuan-tuan tolong baca Quran yang selesa untuk kita membacanya dan melihat segala tulisan di dalamnya. Sekali lagi diulang. An amri. An amri. Mana mak asli kita? Yang berlaku ketika wakaf. Apa buktinya ri itu mak asli? Ya, mati sebelumnya baru satu di bawah. Tahniah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, inilah cerita kita minggu sudah. Sengaja Ustaz ulang balik hari ini. Tapi ingat, minggu depan tiada siaran ulangan untuk ini. Minggu depan saya nak masuk hukum mat yang baru ya. Kalau tidak nanti silibus puan-puan tak habis dengan Ustaz ya. Jadi Ustaz dah target dah. Minggu yang pertama sampai minggu ketiga ni tak apalah, Ustaz cerita benda yang sama dulu supaya puan-puan faham apa yang dikatakan hukum mat. Dan mat yang kita dah masuk hari ini ataupun minggu sudah adalah mat asli. Tapi ingat tak, minggu sudah Ustaz khabar apa tahu? Mat asli ni dia ada pantang larang. Ada perkara-perkara yang menyebabkan tidak berlakunya mat asli. Sekejap lagi Ustaz tulis kat whiteboard. Tapi sebelum tu, biasanya dalam hukum mat, ada 14 hukum mat yang kita belajar. Setiap hukum mat, untuk kita mudah ingat, biasanya saya kaitkan dengan surah-surah tertentu je. Contohnya, ingat mat asli, ingat surah. Tak ingat surah apa. Tuan-tuan, surah Al-Fatihah lah. Dalam Fatihah ada berapa? 12. Contohnya? Contohnya tak ingat. Allahu Akbar. Bismillahi. Nama Allah, betul? Ataupun Ar-Rahmani. Ar-Rahman, ma itu ma asli. Ataupun tu contoh yang saya bagi kat sini, Maliki juga ma asli. Jadi dengan molek-molek, surah Fatihah kita dah baca belum? Dah baca hari tu. Ustaz dah suruh tanyakan dekat mana mat asli kan? Jadi tuan-tuan, sekali lagi diulang. Ingat mat asli, ingat surah Al-Fatihah. Ada berapa je? 12. Ingat sampai bila-bila. Nanti minggu depan pula ingat mat lain, ingat surah lain pula. Begitulah seterusnya. Kenapa Ustaz buat begitu? Dengan cara itu puan-puan akan lebih mudah memahami hukum mat, insya-Allah. Ini teknik saya lah, cara saya sendirilah. Kalau puan-puan rasa nak guna, tak nak guna, ada cara yang lain silakan. Tapi saya rasa macam kita ni kan, kita kan dah tertarik baca Fatihah, takkan tak ingat lagi bacaan Fatihah tu tuan-tuan kan? Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kat situ saja dah berapa mat asli? 2. Kat situ dah berapa? Kata dah baca Fatihah, dah berapa? 2 ke 3? 2. Bismillah 1, Rahmani 2 saja. Rahim itu mat tak belajar lagi. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa mat asli?
Dua juga. Alhamdulillahi satu. Rabbil dua. Dah cukup dah tu. Sebenarnya mat asli dalam Fatihah Ustaz dah tunjuk dah sebelum ni. Betul? Dan puan-puan pun dah kaji. Tapi tak apa. Akan datang kalau ada peluang kita baca lagi surah Fatihah. Ya, insya-Allah. Tapi sebelum kita membaca Quran surah Al-Azim, surah Al-Duha hari ini, tuan-tuan, seperti mana yang dijanjikan, saya nak bagi satu tajuk yang baru, iaitu perkara yang menyebabkan tidak berlaku mat asli. Maknanya, faham tak ayat Ustaz ni? Perkara yang menyebabkan tidak berlakunya mat asli. Tidak berlaku mat asli. Kalau ada perkara macam ni, dia bukan mat asli. Ini mat-mat yang lain. Dan puan-puan sedia maklum, mat ada banyak tak? Mat ada 14. Dan 13 hukum mat yang lain, puan-puan belum belajar pun dengan Ustaz. Betul? Walaupun puan-puan dah belajar dengan Ustaz-Ustaz lain, tapi dengan saya belum lagi belajar lagi 13 hukum mat. Dan 13 hukum mat yang kita tak sebut ni, selepas mat asli, mat apa? Mat lin kan? Itu semua di bawah tajuk mat fara'i, mat cabangan. Bila nak belajar mat cabangan tak sabarlah saya nak belajar. Sabarlah puan-puan, minggu depan kita belajar. Ni kita sudahkan dia dulu. Okey, apa kata ulama? Yang pertama, selepas huruf mat alif au ya, terdapat satu huruf yang dimatikan atas sebab wakaf. Fahamkan ayat Ustaz ni. Okey, cuba ikut Ustaz. Selepas huruf mat alif au ya, terdapat satu huruf yang dimatikan atas sebab wakaf. Contoh yang paling senang, ambil Fatihah lah tuan-tuan. Tak payah ambil contoh ayat surah lain, ayat nanti puan-puan tak apa hafal, tak apa ingat. Ambil dalam Fatihah. Ayat pertama surah Fatihah apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ambil Ar-Rahim. Saya ambil contoh perkataan Ar-Rahim. Okey, puan-puan perhatikan di sini. Ar-Rahim. Puan-puan nampak tak selepas dia ada bulatan berhias? Betul? Puan-puan ada bulatan berhias macam ni kan? Ada nombor 1 kat situ. Okey, puan-puan, kalau sesiapa yang baca kalimah ni boleh baca dua keadaan. Sama ada kamu nak baca Rahimi boleh, ataupun Rahim. Biasanya kita baca Rahimi ke Rahim? Maknanya biasanya kita berhenti kan? Mana ada Tok Imam baca Bismillahirrahmanirrahim? Tak ada Tok Imam baca gitu tuan. Kalau ada tegur lah Tok Imam tu belajar lah kat mana lah Tok Imam ni baca gitu. Tak ada. Tuan-tuan Tok Imam biasanya macam kita ni pun juga akan baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puan-puan, kalau sepintas selalu kita perhatikan, kalimah ni ada ya mati, betul? Sebelumnya baris di bawah kan? Ustaz, bukankah itu mat asli? Ya, tetapi cuba baca statement Ustaz ni. Selepas huruf mat alif au ya, terdapat satu huruf yang dimatikan atas sebab wakaf. Jadi kata ulama, perkataan Ar-Rahimi, kalau kamu baca gitu Ar-Rahimi, hai tadi mat asli. Tapi masalahnya kita tak baca Ar-Rahimi, kita baca Ar-Rahim. Kita wakafkan bacaan betul. Bila wakaf Ar-Rahimi, dia akan jadi ejaannya begini je. Dia akan jadi ejaannya begini. Ar-Rahim. Mim ni sudah jadi mati. Kenapa mati? Sebab kita wakafkan bacaan. Tuan-tuan, bila macam ni berlaku, maka secara automatik dia bukan mat asli. Itu Ustaz mat apa? Ini mat minggu depan, dua minggu akan datang. Ini namanya mat arid li sukun. Tak apalah Ustaz tulis kat sini dulu. Ini namanya mat arid li sukun. Kalau puan-puan nak salin, salin. Tak nak salin pun tak apa. Mat arid li sukun. Nanti kena belajar tak mat arid li sukun? Kena belajar. Tapi sabarlah dulu. Kita ikut step by step. Kita habiskan dulu mat asli. Lepas mat asli, mat lin. Lepas tu mat iwad. Lepas tu barulah mat arid li sukun. Ya, mat yang keempat nanti insya-Allah. Jadi situasi macam ni banyak tak dalam Quran?
Banyak. Kalau perempuan perhatikan dalam Fatihah, bukan saja ayat pertama, ketujuh ayat di ujung dalam surah Fatihah semuanya disebut mad arid disukun. Mad apa puan? Sebab apa? Selepas huruf mad tu ada satu huruf lain yang kita matikan atas sebab wakaf. Contohnya Ar-Rahim ni jadi Ar-Rahim. Untuk ayat yang kedua, kalau puan-puan boleh tengok surah Al-Fatihah kita muka surat 5. Puan-puan ada buku tajuk Ustaz kan? Cuba selak sekejap muka surat 5 tu. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perkataan Al-Alamin, kalau wakaf jadi apa? Min. Betul? Lepas huruf mat ada huruf apa? Nun. Apa yang puan buat pada nun? Puan matikan. Kenapa puan matikan? Wakaf. Maka ini bukan mat, bukan mat asli. Mat apa namanya? Siapa tak tahu mat apa, jawab je lah. Mat tak belajar lagi. Habis cerita. Mat tak belajar lagi. Ataupun kalau tahu, Ustaz, ini mat ada sukun. Ustaz dah sebut tadi dah. Begitu juga pada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Wakaf kan? Betul. Jadi Ar-Rahim itu adalah mat ada sukun, bukan mat asli. Ustaz, apa beza mat asli dengan mat arid? Puan-puan, antaranya kata ulama, perbezaannya pada harakat. Pada harakat. Kalau mat arid sukun, kamu boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Itu sebab siapa tengok tilawah Quran. Malam ni ada lagi, malam yang ketiga tilawah Quran perempuan. Hebat-hebat qari dan qariah baca Quran perempuan. Kebanyakannya nafasnya panjang-panjang, betul. Dan kesemua ustaz dan ustazah yang baca, ustaz dan ustazah tu bukan orang biasa. Ustaz dan ustazah baca Quran di atas pentas tu semuanya berlagu, bertaradu. Puan-puan ni baca Quran ada lagu ke tidak? Apa pula tak ada? Ada. Cuma puan-puan tak tahu lagu apa. Sebab apa puan-puan tak belajar lagi. Cuba puan-puan belajar taranum, belajar lagu. Tahu, nanti ustaz tu akan bagi tahu. Puan ni lebih kepada lagu Nahwan. Puan sana tu lebih kepada lagu Hijaz. Puan sana tu lebih kepada lagu Bayati. Ya, contohnya gitulah. Tapi kena belajar, baru kita tahu kita ni lagu apa. Jadi sekarang ni puan-puan sebenarnya ada lagu, cuma tak tahu lagu apa. Sebab tak belajar. Kalau puan-puan nak tahu lagu apa yang puan-puan baca semasa baca Quran, jumpa dengan ustaz-ustaz yang mengajar taranum. Ya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, setakat contoh ni faham tak ni? Nombor 1. Apa ustaz kata sekali lagi diulang? Selepas huruf mat, alif waw ya, terdapat satu huruf yang dimatikan atas sebab wakaf. Alhamdulillah. Kemudian puan-puan yang kedua. Sebelum huruf mat alif terdapat baris 2 di atas. Sebelum huruf mat alif terdapat baris 2 di atas. Yang ni pun banyak juga kita jumpa. Contohnya perkataan ini tuan. Contohnya perkataan jami'an. Contoh saja. Jami'an. Nampak? Ni sebelum huruf mat alif. Ni alif kan huruf matnya. Sebelumnya ada apa? Baris 2. Macam ni nampak banyak tak dalam Quran? Kalau puan-puan haji tengok Quran, puan-puan akan katakan banyak. Dalam Quran banyak. Terutamanya kalau puan-puan baca surah apa tahu? Surah An-Nisa, surah Al-Adiyat, surah Al-Insan. Pagi esok, pagi Jumaat surah Al-Insan. Ya? Surah Al-Kahfi juga ada kalimah seperti ini, di mana ada alif sebelumnya baris 2 di atas. Jadi kata ulama, kalau kamu jumpa begini, jami'an bila wakaf jadi apa? Jami'an. Oleh kerana dia guna baris 2, maka automatik dia bukan mat asli je. Dia akan jadi satu mat yang kita tak belajar lagi. Namanya mat aiwat. Mat apa je? Mat aiwat. Sebut je lah dulu ya. Tapi kalau tuan-tuan masa tak berapa faham, nanti kita belajar sampai masanya, belajar mat aiwat tu apa. Jadi rupa-rupanya perkataan jami'an tadi, tengok ya, jami'an bila diwakafkan jadi. Tapi dalam Quran nanti tuan akan nampak yang ni tau. Tuan-tuan akan nampak tulisan begini. Jadi pastikan kalau ada alif sebelumnya baris 2 di atas, automatik dia tak jadi mat asli. Dia jadi mat apa?
Mat aiwat. Mat aiwat dah belajar belum? Belum belajar. Jadi kalau puan tak tahu nak cakap mat apa, jawab je lah mat tak belajar lagi. Habis cerita. Okey, setakat ni puan-puan faham tak step yang kedua ni ataupun perkara yang kedua yang Ustaz nyatakan di sini? Ustaz, berapa harakat mat aiwat kita? 2 harakat. Bukankah sama macam asli? Ya. Ada mat-mat yang sama harakat. Contohnya mat aiwat sama harakat macam mat asli, tapi namanya bukan mat asli. Dia disebut sebagai mat aiwat. Kenapa namanya mat aiwat? Nanti saya cerita apabila sampai masanya kepada hukum mat aiwat. Jadi yang ni Ustaz tulis namanya mat aiwat dalam braket 2 harakat. Okey? Kemudian yang ketiga. Selepas huruf mat, waw kecil, tengok ya, waw kecil atau ya kecil, terdapat hal dhamir. Selepas ke sebelum? Ya, selepas huruf mat. Sebelum, minta maaf ya, Sebelum huruf mat waw kecil atau ya kecil terdapat hal dhamir. Yang ni pun puan-puan perasan tak? Ada dalam Quran. Contohnya perkataan yang pertama. Lahu dihi. Contoh. Tuan-tuan, perasan tak dalam Quran ada kalimah seperti ini? Cuba baca. Lahu dihi. Dia gunakan ha bulat, ha dhamir yang bulat, ha simpul bulat, ataupun dia gunakan ha dhamir yang kepala zirafah. Jadi tuan-tuan biasa tak jumpa kalimah yang digunakan ha macam ni. Jadi kalau guna macam ni puan-puan jangan kabur mat asli tau. Ini namanya mat tak belajar lagi. Ataupun kalau puan-puan nak kabur juga, ini sebenarnya lebih kepada mat silah. Mat silah, qasilah. Yang mana harakatnya 2. Harakatnya 2 juga. Tapi nama hukum matnya bukan mat asli tau. Namanya mat apa? Inilah cabaran kepada tuan-tuan untuk belajar 14 jenis hukum mat dan no discount. Kalau sesiapa yang katakan ustaz, saya rasa saya nak belajar 4 mat je ustaz, 10 mat saya tak nak belajar, maka nanti bacaan Quran tuan-tuan confirm tak sempurna. Confirm puan-puan ada salah pada bacaan Quran kita nanti, terutamanya pada hukum mat. Ini baru cerita hukum mat tau, belum cerita lagi hukum-hukum yang lain. Jadi puan-puan, poin yang ketiga ustaz ni, cuba kita baca. Sebelum huruf mat, waw kecil atau ya kecil, terdapat hal dhamir. Sekali lagi kalau kita baca surah Al-Duha ataupun baca apa-apa ayat Quran, kalau jumpa macam ni keadaannya, maka puan-puan jangan cepat mengatakan dia sebagai mat asli. Sebaliknya mat apa tu? Mat silah, fasilah. Ataupun kalau tak ingat, mat belum belajar lagi. Alhamdulillah, bagus. Jawapan selamat, mat belum belajar lagi. Puan-puan, setakat 3 poin ni faham ke tidak ni? Dulu masa saya belajar, masa kecil-kecil saya belajar, ustaz saya tak cerita macam ni. Habis tu macam mana? Kalau ustaz tahu, saya belajar formal. Bila kita belajar kat universiti secara formal, pensyarah-pensyarah saya daripada Akademi Pengajian Islam UKM, ustaz-ustaz yang ambil hebat, baru mereka cerita step by step ini. Dan sampai hari ni, buku yang saya guna, yang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu yang saya guna dekat UKM tu, ada lagi saya simpan tuan-tuan. Kenang-kenangan ya Allah, seronok belajar masa dulu lah. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah bunyinya ilmu Quran. Ilmu Quran tidak akan lupus, tidak akan hilang sampai bila-bila sehingga ke hari kiamat. Hari ini tuan-tuan belajar hukum mat asli, tahun hadapan ataupun 10 tahun akan datang mat asli ada lagi ke tidak? Ada, tetap sama hukumnya. Jadi puan-puan tak rugi sikit pun kita belajar hukum mat, sebab selagi ada Quran, maka selagi itulah hukum mat itu ada pada bacaan kita. Dan poin yang keempat, sikit lagi ya puan ya. Poin yang keempat, ustaz berapa poin sekarang ni? Puan-puan tengok je dah, dengar je apa yang ustaz kabur. Poin yang keempat, sebelum huruf mat alif waw ya, sebelum huruf mat alif waw ya terdapat huruf hamzah. Sebelum huruf mat alif waw ya, sebelum huruf
terdapat huruf hamzah. Oh, mat asli tak boleh berlaku kalau dia ada hamzah. Dia ada pantang larang. Tadi dia tak boleh berlaku sebab ada ha. Tapi kali ni sebab ada hamzah. Walaupun ada mat, huruf mat, tapi dia ada huruf hamzah. Digunakan hamzah, maka secara automatik dia tak layak jadi hukum mat asli nama ni. Contohnya perkataan Adam. Contoh ataupun utu. Contoh ataupun raufun. Ataupun imanan. Maaf ya. Imanan. Ni. Kat mana Ustaz nak gariskan? Saya nak gariskan dekat sini. Maknanya di sini sebelum huruf mat alif qawiyah terdapat huruf hamzah. Hamzah yang saya maksudkan ada dua. Satu hamzah yang macam ni, tuan-tuan. Satu lagi maybe juga hamzah yang begini. Ataupun hamzah yang alifnya, hamzahnya di atas alif begini. Boleh berlaku. Maknanya hamzah ni ada tiga bentuk. Satu hamzah yang bersama-sama macam ni. Satu lagi hamzah yang di bawah alif. Satu lagi mungkin juga kita jumpa hamzah tu di atas alif. Jadi ketiga-tiga huruf yang kita nampak di hujung tu namanya hamzah. Puan tahu tak nama sebenar dia apa? Namanya hamzah kotok. Sebut. Hamzah kotok. Bukan kata kotok. Hamzah kotok. Sebut. Hamzah kotok. Hamzah kotok. Ustaz kotok tu apa Ustaz? Hamzah tu hamzah lah. Kotok tu maknanya terputus ataupun terpisah. Okey? Puan-puan, hamzah ada dua jenis dalam Quran. Satu hamzah kotok yang ni. Satu lagi nanti puan-puan belajar dalam tahajud tahap 3 hamzah wasal. Nanti kita belajar ya. Tapi yang ni namanya hamzah kotok. Ustaz, macam mana dia ada hamzah kotok? Macam ni ada tuan dia hamzah kotok. Q-O-T-O ada kotok. Kalau eja dalam Jawi qaf ta ain kotok. Kalau eja dalam Jawi lah qaf ta ain kotok. Tapi puan-puan kalau rasa susah benar nak ingat kotok-kotok tu Ustaz, takut salah satu kata jadinya. Puan-puan sebut je dah hamzah, sebut saja hamzah. Boleh? Sebut hamzah. Sekali lagi kita ulang. Sebelum huruf mat alif qawiyah terdapat huruf hamzah kotok. Contohnya ikut Ustaz. Adama. Utu. Imana. Nampak tak kalimah yang Ustaz gariskan tu? Semuanya ada huruf mat alif qawiyah betul. Tapi sayangnya sebelum huruf mat tu ada hamzah. Maka ini namanya mat apa ya? Siapa yang pernah belajar tahulah namanya mat badan. Ataupun nama pendeknya biasa saya sebut dalam kelas mat B. Mat B tu mat badan lah. Tak ada mat lain bukan mat B, mat badan. Okey. Ustaz boleh berdua nama mat ni Ustaz. Nak buat macam mana dah itu je lagi tengok. Itulah nama mat yang ulama bubuh dalam Quran. Dalam kitab tajwid yang perempuan kena faham dan kena belajar. Mat badan. Ini namanya mat badan. Sama lah. Ini juga mat badan. Ustaz, badal tu apa? Nanti kita belajar lah. Ya? Badal tu maksudnya lebih kepada tukaran ataupun gantian. Ya? Jadi puan-puan, persoalannya berapa harakat nak baca? Sama juga macam mat asli 2 harakat. Tapi nama matnya bukan mat asli. Disebut mat badal. Cuba sebut mat badal. Mat badal. Berapa harakat? 2 harakat. Tuliskan. Dan satu lagi poin yang terakhir. Cukuplah sampai 5 perempuan. Sebenarnya ada lebih pada 5 tapi membadai lah. Perempuan tak dapat tahu 5 ni pun dah okey dah. Ya? Sebab kalau banyak-banyak sangat nanti pening pula kita. Jadi perempuan, saya tak nak perempuan pada peringkat awal melihat hukum mat ni macam susah benar tajuk ni. Sebenarnya tak susah kalau kita selalu kita ulang-ulang, lama-lama kita faham insya-Allah. Yang terakhir, poin yang kelima, saya nak sebutkan di sini, di atas huruf mat alif wawiyah terdapat tanda pemanjang. Ni, kalau jumpa dalam Quran saat lagi kita baca, di atas huruf mat alif wawiyah terdapat tanda pemanjang.
Tanda pemanjang tahu? Yang macam melengkung macam tu, melengkung. Itu namanya tanda pemanjang, ataupun dalam bahasa tajwidnya tanda mat. Tanda mat, mat tu pemanjang lah. Ya? Dan keadaan macam ni banyak tak dalam Quran? Banyak. Contohnya kalimah apa? Ulaika, contohlah, contoh. Ulaika. Kejap ya. Ni. Contohnya kalimah ulaika, ya. Ni. Ulaika, sebut. Dekat la tu kan ada huruf mad alif, tapi di atasnya tanda pemanjang. Maka automatik perempuan tak boleh baca dengan dua harakat. Automatik tak boleh jadi dia mad asli. Ini namanya mad tak belajar lagi. Mad apa buat? Mad tak belajar lagi rasanya. Ataupun kalau nak tahu juga, ni namanya mad wajib muttasil. Mad apa? Mad wajib muttasil. Contoh baca ni banyak dalam Quran. Contoh yang lain, puan-puan tengok dalam Quran banyak Contohnya perkataan ma'an. Ma'an, sebut. Yang tadi ulaika, sebut. Ini antara contoh untuk mad wajib muttasil. Mad apa puan? Mad wajib muttasil. Untuk mad wajib, tuan-tuan tak dibenarkan baca dua harakat. Kalau baca dua harakat, maka kalau dalam tilawah Quran, confirm kena tolak markah. Bermakna salah oleh bacaan kita. Dia kena paling kurang 4-5. Berapa harakat puan? 4-5. Mad, saya tulis dulu ya. Mad wajib muttasil 4 atau 5 harakat. Dan harakat yang amat disukai oleh para ulama adalah 5 harakat. Ya. Kalau puan boleh, puan-puan buat 5 harakat untuk mad wajib muttasil. Cuba sebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Oh ya, ada satu adik-beradik kepada mad wajib. Mad apa tahu? Mad jaiz munfasil. Cuba sebut. Mad jaiz munfasil. Sekali lagi, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Bagaimana contohnya Ustaz? Puan-puan suka tak baca surah Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma Ustaz sambung kat sini ya. Saya sambung sebelah kiri ya, sebab tak cukup sebelah sana. Puan-puan, saya sambung sebelah sini. Perkataan la a'budu la a'budu. Puan cuba sebut la a'budu. Ni saya ambil daripada surah Al-Kafirun. Anak cucu kita pun dah hafal surah Al-Kafirun kan? La a'budu ma ta'budun. Lepas tu wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang ustaz duk baca 4 harakat tadi, itu semuanya bukan mad asli. Ini namanya mad apa? Mad apa tadi? Mad jaiz munfasil. Okey, ustaz bagi satu lagi contoh ya. Tadi la a'budu ma ta'budun wala antum. Saya bagi contoh wala antum. Wala antum. Ini juga contoh mad jaiz munfasil. Kat mana mad jaiznya? Iaitu pada lam. Pada lam. Apa nama hukum tadi? Mad jaiz munfasil. Cuba sebut mad jaiz munfasil. Sebut. Dan harakatnya berapa? 4 atau 5. Apa beza mad jaiz dengan mad wajib? Inilah puan-puan kena belajar nanti dengan ustaz. Dan dalam banyak-banyak hukum mad wajib, berdasarkan pengalaman saya mengajar, mad wajib dengan mad jaiz adalah mad yang sedikit mencabar. Puan-puan kena rajin dengar, kena rajin datang kuliah ustaz, jangan tertinggal. Ya? Dan tuan-tuan sebab apa? Mad wajib, mad jaiz ni dia antara mad yang paling banyak dalam Quran juga. Dan puan-puan biasa tak jumpa dalam Quran tanda pemanjang, biasa tak jumpa. Banyak ke sikit? Banyak. Tapi kita tak tahu nak bezakan mana satu mad wajib, mana satu mad jaiz kan. Jadi untuk penerangan tu nanti puan-puan datang kelas ustaz,
Bila tiba masanya mak wajib mak jaiz, maka tuan-tuan dengar betul-betul huraian saya. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat cam yang mana mak wajib, yang mana mak jaiz. Tetapi untuk kedua-dua mat ini di sini, harakatnya memang 45-45. Untuk mak wajib, ulama lebih suka kita buat 5 harakat. Untuk mak jaiz, kita boleh pilih 4 atau 5. Jadi pilihan 4-5. Tapi kalau mak wajib, ulama walaupun pilihannya 4-5, tetapi ulama suka kita buat 5 harakat. Itu sebab dalam tilawah Quran, orang dengar malam ni, ada contoh mak wajib mutasil, biasanya qari dan qari'ah akan buat 5 harakat. Ya. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, inilah cerita 5 perkara penting di bawah tajuk apa tu? Perkara yang menyebabkan tidak berlaku mat asli. Jadi kalau ada begini dalam Quran sat lagi yang kita nak baca, jumpa 5 perkara ini, maka ia bukan namanya mat asli, tetapi mat apa? Mat yang belum belajar ataupun mat lain lah ustaz. Kan mat banyak kan? Mat ada 14 sebenarnya. Jadi ini adalah sebahagian daripada mat far'i yang kita akan mula belajar pada minggu hadapan, insya-Allah. Oh ya, sebelum saya lupa, minggu depan jangan tak datang. Minggu depan bapa kena datang sebab bermulalah pembelajaran hukum mat far'i. Mat apa? Mat far'i itu apa? Mat cabangan ataupun pecahan. Ada berapa mat far'i? Ada 13. Bermula daripada mat apa? Mat lin sampai mat apa? Alhamdulillah. Mujurlah jawab ramai-ramai. Alhamdulillah. Kalau jawab seorang ustaz mungkin ada yang boleh jawab, mungkin ada yang tak boleh jawab. Dan puan suka jawab ramai-ramai ke seorang? Ramai-ramai. Jangan buat dah. Jadi kita jawablah ramai-ramai macam ni tuan-tuan ya. Bukan apa ustaz. Kalau ustaz tunjuk saya seorang jawab soalan jawabnya gampang minggu depan saya tak datang ustaz. Allahu akbar. Itulah perasaan kita. Saya pun pernah jadi macam tuan-tuan perempuan ya. Saya dulu masa belajar tuan-tuan, walaupun saya duduk kat belakang, saya konon-kononnya saya tak naklah asyik saya je menjawab soalan. Jadi tuan-tuan saya duduk kat ceruk belakang sana. Ustaz tu tak nampak orang lain, nampak saya juga. Kamu sana tolong jawab soalan, kamu tolong baca. Saya juga dijadikan rujukan untuk membaca. Alhamdulillah. Ketika itu ketika saya belajar dululah ya. Jadi tuan-tuan syukur alhamdulillah bila pensyarah kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita memilih kita membaca Quran, bermakna kita antara bacaan yang terbaik di dalam kelas itu dijadikan rujukan kepada para pelajar. Alhamdulillah ya. Okey tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, satu hari nanti kan saya doakan dan saya dapat bayangkan satu hari nanti tuan-tuan dan puan boleh kalau ustaz tunjuk puan sana baca Quran, puan sana baca Quran, insya-Allah puan boleh baca di hadapan ustaz ya. Insya-Allah satu hari nantilah, bukan sekarang. Kalau sekarang puan kena baca gamak ni minggu depan ada yang tak datang kelas ustaz. Allahu akbar. Okeylah tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kalau dah sudah ceritanya ini, maka tamatlah sudah cerita tentang mat asli. Bermakna mat asli ni bukannya seminggu je ceritanya, masuk ni minggu yang ketiga. 3 minggu saya perlukan cerita untuk mukadimah tentang hukum mat dan juga kita masuk kepada hukum mat asli. Tapi sebelum itu, tuan-tuan, sebelum kita baca Quran dan sebelum saya terlupa, ada baiknya puan-puan tolong buka buku latihan dulu. Buka buku latihan ustaz dulu, ni warna merun ni. Ustaz nak bagi hadiah pada tuan-tuan. Hadiah apa pula ustaz ni? Ya Allah. Hadiah latihan di rumah. Puan-puan suka kita tak buat latihan ni? InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, bukalah muka surat 24. Bukalah muka surat 24. Di situ sudah ada satu latihan yang mana puan-puan kena rujuk satu surah. Namanya surah At-Tin. Surah apa puan? At-Tin. Saya rasa puan-puan dah hafal surah ni. Ya Allah, ustaz, surah ni selalu saya baca masa solat isyak, solat maghrib dan sebagainya. Silakan, tak ada masalah. Solat apa pun boleh baca. Apa-apa saja surah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, surah At-Tin ada 8 ayat saja tahu. Dimulakan dengan apa tahu? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin. Dah hafal itu, alhamdulillah, bagus. Tuan-tuan, saya bagi masa 7 hari 7 malam. Puan-puan buat latihan ni di rumah tau. Di mana puan-puan refer surah tersebut, jangan surah lain. Saya nak surah At-Tin saja. Tugas puan-puan keluarkan 12 contoh kalimah yang ada mat asli dalam surah At-Tin. Boleh ke? Boleh. Puan-puan keluarkan, boleh. Nanti minggu depan, ni buku ni tolong hantar kat ustaz. Puan-puan tak boleh semak sendiri. Kalau semak sendiri, gamaknya betul belaka jawapan, tak ada salah. Saya nak tengok tulisan perempuan, bukan soal lawa ke tak lawa tulisan. Saya nak tengok betul ke tak betul contoh mak asli tu. Kalau tak betul, nanti ustaz bubuh telinga, ustaz bubuh bulat pada jawapan perempuan. Tapi kalau betul, saya bubuh betul lah. Kat situ, insya-Allah.
Tuan-tuan boleh buat ke latihan ni? Boleh, insya-Allah. Siapa yang tak boleh buat, Ustaz, saya ni fobia dengan latihan. Kalau saya buat latihan, saya pingsan. Tuan-tuan tolong bagi tahu, Ustaz. Kalau perempuan ada masalah, begitulah ya. Jadi puan-puan, tapi kalau tak ada masalah apa, buatlah latihan setakat mana yang boleh. Dan puan-puan boleh buat secara berjemaah. Boleh buat berdua, boleh buat bertiga dengan kawan. Ya, janji buat minggu depan hantar Pak Ustaz. Okey, mari kita baca surah Al-Azim, boleh tak? Hari ini seperti mana yang Ustaz janji tadi, kita nak baca surah Ad-Duha. Oh ya, surah Ad-Duha ni bagus benar kalau kita baca ketika subuh, solat subuh. Surah Ad-Duha ni dia ada geng dia. Geng dia surah Al-Insyirah. Lepas Ad-Duha surah Al-Insyirah ataupun Alam Nashrah. Maka kalau 2 rakaat subuh kan, rakaat pertama baca surah Ad-Duha, rakaat kedua Al-Insyirah, itu yang terbaik. Ya, tapi tak semestinya lah. Maknanya kalau tuan-tuan puan-puan rasa, Ustaz saya tak hafal surah Al-Duha, saya tak hafal surah Al-Insyirah, maka boleh digantikan dengan apa jua surah yang puan-puan rasa boleh ingat, boleh baca dalam pembacaan solat kita. Silakan surah Al-Duha, muka surat 184. Muka surat 184 ni, Quran jilid 10. Warna hijau ya, Quran jilid 10 warna hijau. Okey, ready? Mari kita baca surah Al-Duha. Surah ini disebut sebagai Ad-Duha, merujuk kepada waktu matahari sepenggalan naik. Dan kita ada satu solat sunat namanya solat sunat duha. Dan apa kelebihan solat sunat duha? Iaitu kalau kita amalkan istiqamah, amalkan solat duha, segala urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kata para ulama, kita akan sentiasa dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ready? Muka surat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah di situ mat asli? Kat mana? Pada ha. Ini contoh yang sama dekat whiteboard yang Ustaz bagi tadi kan. Tandakan kat situ ataupun puan-puan sedia maklum dibubur dengan nombor 16. Dan puan-puan perasan tak, Wadduha ni adalah tulisannya dalam bentuk perkataan ataupun kalimah. Betul? Maka inilah namanya mad asli mutlak. Sebut? Kalau ada mana-mana Ustaz sebut mad asli mutlak, maksudnya mad asli yang kita jumpa dalam bentuk kalimah ataupun perkataan. One more. Wadduha, wal-laili idza saja. Ada berapa mad asli? Ada 2. Kat mana puan? Idza. Satu lagi? Saja. Apa beza idza dengan saja? Apa beza? Idza dengan saja, apa bezanya? Oh, satu alif besar, satu lagi alif kecil, betul? Pandai. Lagi satu bezanya apa? Wasal dengan wakaf. Pandai. Kalau gitulah pemahaman perempuan terbaik. InsyaAllah, mudah-mudahan. One more. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Perhatikan ayat yang ketiga. Berapakah, di manakah mad asli kita? Ma pertama, lagi wa ma, lagi satu qala. Ada berapa tuan? 3. Betul tak mad asli banyak dalam Quran? Ini baru 3 ayat. Kita sambung ayat yang keempat. Tumpukan perhatian. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ada berapa mad asli? Mana puan tahu satu? Ustaz, kami dah hafal nombor rupanya Ustaz. Kami dah hafal nombor. Bila ada nombor 16, maka itulah mad asli. Betul juga. Nombor 16 tu satu je kat ujung kan?
Puan-puan, adakah walal itu juga mad asli? Kenapa? Bukan tu ada hamzah tu. Untuk jawapan ini, puan-puan kena refer kepada perkara yang menyebabkan tidak berlakunya mad asli. Poin yang keempat. Tu, poin yang keempat tu, statement yang keempat Ustaz. Sebelum huruf mad, ya, alif wawiyah terdapat huruf hamzah. Tak kisahlah hamzah kotak ke, hamzah yang macam mana rupanya pun. Puan-puan nampak tak sebelum huruf mad alif ada hamzah duduk tengah-tengah, nampak? Maka ini namanya mad mad badal. Okey, jadi walal walaupun dua harakat tapi namanya bukan mad asli. Ulama kata mad badal. Lagi satu, minal ulam. Nampak tak ini juga bukan mad asli tetapi lebih kepada mad badal. Itu sebab kat sini ulama Quran yang buat Quran ni dibubuh dengan nombor 22. Kalau puan-puan ada nota ni nota talian hayat ni, nombor 22 disebut apa tahu? Mad badal. Betul lah Ustaz Kabah tadi, mad badal. Nombor 22. Ia dekat panduan ni kalau ada lah. Sambung. Maknanya puan-puan jangan nampak je alif mati sebelumnya baris di atas, bawah mati sebelumnya baris di depan, ya mati sebelumnya baris di bawah. Tiba-tiba kita kata selalu mad asli, tak boleh. Puan-puan kena fahamkan tu 5 perkara yang Ustaz nyatakan di bawah tajuk perkara yang tak berlaku, yang menyebabkan tidak berlakunya mad asli. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Agaknya berapa mad asli? Oh, satu aja. Puan-puan nampak pada mana? Yu'tika. Betul satu, tetapi satu lagi yang hujung tuan. Yang hujung sekali. Fatarda. Ustaz, bukankah tadi Ustaz dah cover kalau ada huruf mad yang ada tanda pemanjang maka dia bukan jadi mad asli? Ya, betul, tetapi puan-puan tengok contoh ini, fatarda dengan contoh la a'budu dengan wala antum. Kat sini puan-puan nampak contoh Ustaz 2 kalimah. Sedangkan fatarda tu satu kalimah. Jadi kalau yang begini berlaku dalam bacaan kita, kata ulama, walaupun ada tanda pemanjang, secara automatik tanda pemanjang tak sah, tak laku dalam bacaan. Maka kamu kena jadikan dia 2 harakat saja, maka namanya mad asli. Mad apa? Mad asli. Jadi berapa harakat puan? 2 harakat. Tengok saya baca. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bagus, tandakan perempuan ya. Sambung. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Puan-puan agak-agaknya di mana mak asli kita? Ti satu lagi. Wa di hujung sahaja. Bagus. Lagipun panduan perempuan sebenarnya senang sebab kita guna Quran tajwid ni ada nombor. Jadi kalau nombor 16 tu kompon mak asli. Yang bukan nombor 16 contohnya fa'a. Fa'a tu nombor 22 kan? Bukan nombor 16, maka dia bukan mak asli. Kalau fa'a tu mad apa? Perempuan tengok nota ni pun dah dapat jawapan. Ustaz, nombor 22 tadi Ustaz dah cover. Mad badan. Betul? Mad badan dah belajar belum? Bila nak belajar? Tak, bila nak belajar mak badan akan datanglah kita belajar bulan depan insya-Allah. Puan-puan sambung. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan. Di manakah mad asli? Fahada, satu je dah tu. Manakala tengah-tengah tu wa wajadaka dhar tidak layak jadi mad asli sebab kedengarannya Ustaz baca tadi lebih pada 2 harakat. Betul? Jadi kalau lebih pada 2 bukan mad asli. Yang ni mad tak belajar lagi ataupun disebut sebagai mad lazim kalimi musaqqal. Kalau puan-puan nak tahu nama madnya, puan-puan tengok nombor, tengok panduan tajwid di buku nombor 27 kan? Nombor 27 kat sini dia tulis apa tahu? 27 mad lazim kalimi musaqqal. Betul lah seperti mana Ustaz sebut tadi. Dan harakatnya kata ulama, dha tadi wajib 6 harakat. Tengok saya baca. Wa wajadaka dhallan
bagus. Sambung. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kali ini wa wajadaka puan-puan kena baca 4-5 harakat. Ini lebih kepada hukumnya nombor 17 disebut sebagai mak wajib mutasil. Tadi ada ustaz sebut tak mak wajib mutasil kat whiteboard tu? Ada kan? Harakatnya berapa? 4 atau 5. Jadi kebanyakan ulama suka kita baca 5 harakat lah. Kalau mampu buat 5. Tengok saya baca. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Hanya satu mad asli di mana? Fa'aghna. Pandai. Nah, itu adalah mad asli yang berlaku ketika wakaf. Sambung. Fa'ammal yatima fala taqhar. Agak-agaknya ada tak mad asli? Ada ke tak ada? Kat mana? Yatimah. Pandai. Lagi satu je? Fala. Bagus, cemerlang. Mudah-mudahan setiap jawapan yang betul daripada tuan-tuan puan-puan tadi mendatangkan pahala kepada kita, insya-Allah. Sekali lagi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Agaknya ada tak mak asli? Hanya pada kalimah fala. La tu mak asli lah. Tu kan ibu bolong-bolong 16. Maka itu mak asli. Bagaimana wa ammas sa tu mak asli ke bukan? Bukan sebab dia gunakan lafaz panjang. Pandai. Nampak tak? Jadi guna ni. Apa yang ustaz bagi kat whiteboard ni guna sebagai panduan kita. Ustaz kalau saya nampak apa yang di whiteboard tu, maka dia bukan mak asli. Sebaliknya mak-mak yang kita belum belajar. Jadi wa ammasa ni lebih kepada mak wajib mutasil. Harakatnya 4 atau 5. Tapi 5 yang dianjurkan. Tengok. Wa ammasa ila fala tanhar. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Fahadith. Puan-puan mungkin tak nampak ujung lidah saya je. Puan-puan sebenarnya nak sebut ta tu ujung lidah kena tahan kat gigi kacip. Tahu gigi kacip? Gigi kapok kita depan ni. Pastikan semua ada gigi kat depan. Puan-puan tengok saya baca ni. Fahadith. Dia bukan fahadis. Bukan ada bunyi ular tu. Tidak. Kalau puan-puan bunyi fahadis, bermakna sudah tukar huruf ta kepada sin. Salah besar pada bacaan. One more. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ada berapa mad asli? Ada satu aja. Kat mana? Wa amma. Pandai tuan-tuan. Tahniahlah perempuan dapat mengenal mad asli dalam surah Ad-Duha. Sekali lagi kita baca surah ni buat kali terakhir sebelum kita bersurah ya. Dan saya nak bacakan sedikitlah makna terjemahan ayat bagi setiap ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Demi cahaya pagi yang mulai bergerak, kata Allah. Wal-laili idza saja. Demi malam apabila gelap dan sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu
yakni Allah sama sekali tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Mu di sini merujuk kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia, kata Allah. Sambung. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Tuhanmu yakni Allah akan memberikan kepadamu sesuatu, iaitu kejayaan, sehingga engkau berpuas hati. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, yakni Allah, mendapati engkau wahai Muhammad seorang yatim piatu, kemudian dia melindungimu. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Nabi kita rupa-rupanya seorang anak yatim piatu. Maka tuan-tuan tolong apa ke dengan alam sekitar kita ni. Tengok kiri kanan depan belakang, ada tak anak yatim. Maka kita sebagai umat Nabi kena ambil tahu. Ya, jangan nak tunggu mereka datang kepada kita. Pakcik saya lah anak yatim. Tak payahlah perempuan, tak payahlah mereka nak memperkenalkan diri. Kita kena cari, kena bertanya khabar pada mereka. Dan jagalah, bimbinglah mereka ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bantulah mereka setakat mana yang kita mampu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan sesat, lalu dia memberikan petunjuk, yakni hidayah. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dia, yakni Allah, mendapati engkau wahai Muhammad seorang yang miskin, lalu menjadikan engkau orang yang kaya. Puan-puan, perasan ataupun ingat tak cerita riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mula-mula Nabi tak ada apa pun. Akhirnya bila berkahwin dengan Siti Khadijah, akhirnya beliau ataupun baginda berjaya menjadi seorang yang kaya raya berkat kejujuran amanah yang ada pada Nabi kita. Jadi puan-puan tu sebab kita kena sedar, mula-mula kita ni kosong, tak ada apa pun kita ni. Jadi hari ni kita ni kaya atas sebab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kaya apa ustaz? Kaya masa, kaya kesihatan, kaya harta benda, kaya anak cucu, kaya belaka lah tu puan-puan. Dan kekayaan jangan kita pandang pada harta saja. Puan-puan kena tengok anak cucu yang ramai itu kaya juga namanya. Kita sihat tak selalu? Sihat itu juga kaya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita lah sebagai umatnya ataupun hamba-Nya. Sambung. Fa ammal yatim fala taqhar. Oleh kerana banyak sangat nikmat Allah pada kita, pada hamba ni, maka Allah pesan kepada kita ni, kerana itu terhadap anak yatim janganlah engkau bersikap kasar. Nampak? Ni amaran warning Allah pada orang, pada kita sebagai hamba-Nya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta, orang yang minta sedekah, kata Allah, janganlah engkau tengking herdik. Puan-puan, kalau kita rasa tak nak bagi sedekah, tak payahlah kita maki hamun ataupun herdik, kita halau dia. Biarlah cakap kita tak ada duit, kata tak apa, lain kali kamu datang lagi. Kita cakap elok-elok. Sebab apa puan-puan? Kita tak tahu tentang yang datang tu malaikat yang menyamar nak menguji kita, puan-puan mana tahu. Ya, jadi itu sebabnya kita kena sentiasa berbuat baik kepada sesiapa pun, termasuklah pada orang yang minta sedekah, ya, dan jangan kita pandang hina pada dia lah. Tuan-tuan, sambung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Fahaddith.
Dan segala nikmat Tuhanmu hendaknya engkau sebut-sebut sebagai bersyukur kepadanya. Kenalah kita ucap alhamdulillah paling kurang, dan buktikan dengan kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya sebagai tanda kita bersyukur sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Shadaqallahul azim. Puan-puan, Quran kita ni seronok sangat kalau kita baca, kita faham tajwid satu. Yang keduanya faham pula makna, faham cerita apa yang Ustaz kabar tadi. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita amalkan pada hari ini menjadi asbab kepada kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jumpa lagi ya puan-puan minggu depan. Minggu depan Ustaz janji nak ajar apa? Mat lembut. Itu lembut minggu depan. Ibu puan jangan tak datang. Tapi sebelum tu jangan lupa buat latihan muka surat 24 buku tajwid Ustaz, buku latihan warna merun ya. Baik puan-puan, selamat balik ke rumah dengan ilmu. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Diakhiri kuliah kita dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.